بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat meneruskan pengajian bagi kitab Matan Al-Ajrumiyah, dan insya-Allah hari ini kita akan ulang semula perbahasan tentang kefahaman nas bagi babu ma'rifati alamatil i'rab. Kerana kita dah bincang panjang lebar dalam pengajian yang sebelum ini, ada beberapa belah pengajian yang kita telah lalui. Yang ini adalah sebagai ringkasan kepada pengajian tersebut, iaitu perbahasan nas ni, bacaan nas bagi kitab Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi bila mana musannif rahimahullahu ta'ala menyelesaikan perbahasan berkenaan dengan babul i'rab, maka beliau masuk membahaskan tentang alamatil i'rab, dan menyebutkan bahawa i'rab itu terdapat 4 bahagian: raf'un wa nasbun wa qafdun wa jazmun. Ada 4. Kemudian beliau ingin menjelaskan di dalam bab ini alamat-alamat bagi setiap qisim tadi, min aqsamil i'rab tadi. Bagi rafa' berapa alamatnya, bagi nasab berapa alamatnya, bagi khafad berapa alamatnya, dan bagi jazam berapa alamatnya. Ini pembahagian yang disebutkan di dalam ini. Karena itu beliau menyebutkan lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa' itu ada 4 alamat. Tamam, ada 4 alamat, iaitu ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Di rafa' hanya ada 4 alamat ni saja: dhammah, al waw, al alif dan an nun. Kemudian beliau menyebutkan fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'. Kemudian disebutkan dhammah itu adalah alamat rafa', alamat bagi rafa' pada 4 keadaan. Jadi 4 keadaan sahaja yang akan di'arab dengan marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, atau dengan satu lagi cara yang di'arab oleh ulama, marfu'un bid dhammah. Boleh juga. Tamam. Kemudian kata beliau, fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'a. Yang pertama apa dia? Fil ismil mufrad. Fil ismi al-mufrad. Ini ketika kedudukan isim mufrad berada pada kedudukan marfu', maka di-i'rabnya dengan dhammah. Itu. Jadi dimaksudkan dengan isim mufrad ma laisa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Itu makna isim mufrad. Isim mufrad iaitu yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan asma'ul khamsah. Contohnya rajul. Rajul itu rajul. Rajulun, ja'a rajulun, isim mufrad. Maka di Arabnya dengan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ja'a rajulun. Maka nanti baru kita akan mengaji pula berkenaan dengan i'rabnya. Apa dia? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Baik, kenapa dia duduk keadaan rafa'? Dia rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Alamat rafa'nya dengan dhammah. Dengan takbir yang lebih baik, alamat rafa'nya dhammah. Dia rafa' bukan sebab dhammah tu. Dhammah adalah alamatnya. Boleh faham?
Karena yang amil yang menyebabkan dia menjadi rafa' itu adalah ja'a. Ja'a itu yang menyebabkan rajul tadi menjadi dhammah. Karena dia fa'il dan fa'il. Baik. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Jadi yang pertama tahu dulu rajul tadi i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Zahirah. Kenapa? Karena rajulun. Nah, zahiratun ala akhirih li'annahu, kenapa? Li'annahu ismul mufrad. Karena dia isim mufrad. Itu cara i'rabnya. Cuma sekarang ni kita cuma tahu apa dia itu rafa', marfu', dan kita tahu alamat rafa' ada salah satu daripada 4 ka, dhammah, waw, alif dan nun, dan sekarang alamatnya dhammah. Dan kenapa dia dhammah dan bahagian mana yang akan masuk ke dalam rafa'nya dengan dhammah? Ada 4 bahagian isim mufrad. Yang ini kita tengah bahaskan. Cuma kedudukan isim mufrad tadi nak di-i'rab sebagai fa'il, sebagai maf'ul dan seumpamanya tidak masuk lagi. Yang ini kita tak bincang lagi. Tamam. Jadi itu isim mufrad. Wa jam'i taksir. Yang kedua jamak taksir. Itu kita dah bincang panjang lah. Isim mufrad kita dah bincang panjang. Boleh buka balik dalam pengajian kita tentang isim mufrad. Itu dah panjang kita bincang. Murajaah. Ni kita murajaah balik dia punya nas sahaja. Murajaah nas. Jadi murajaah nas ni penting untuk kita memahami kembali dan revision semula apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Wa jam'i taksir. Apa dia jamak taksir? Ma dalla ala salasatin fa aktsara. Yang menunjukkan kepada 3 dan lebih, dengan bitaghayyurin fi sighati mufradih. Karena berlaku perubahan pada sirah mufradnya. Tamam? Contohnya rijal. Kita sebut jaa rijalun. Maka di-i'rab dengan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu jam'u taksir. Itu. Boleh? Dan jamak taksir boleh jadi kepada muzakkar dan boleh jadi kepada muannas. Boleh? Contoh muzakkar tadi rijal. Kalau muannas contohnya azari. Ja'at azari. Baik. Dan kemudian jamak kepada azra. Yang ketiga yang ketiga jam'i al-muannasi as-salimi. Apa dia jamak muannas salim? Ma dalla ala salasatin fa aksara bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jadi yang menunjukkan kepada 3 dan lebih bilangan dengan ada tambahan alif dan ta pada hujung kalimah tersebut. Dan alamatnya kita sebut ja'at. Antaranya alamat itu sendiri. Alamat. Jamak kepada alamah. Minta maaf. Amilat. Alamat pun sama juga lah. Kan? Ataupun amilat. Jamak kepada amilah. Amilah ni pekerja perempuan. Jadi kita sebut ja'at amilatun. Ja'at amilatun. Alamah pun tak apa. Boleh contoh juga tu pun. Maka di rafa'nya dengan dhammah. Maka kita i'rab amilatun. Apa dia? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu jam'u muannasi as-salimu. Salimu adalah sifah kepada jamak. Jadi maka sifah dibaca sama seperti mausufnya. Jam'u al-muannasi as-salimu. Boleh. Baik. Maka kalau jumpa jamak muannas salim, ketika keadaannya dalam keadaan marfu', maka dia akan di-i'rab dengan dhammah. Dibaca dengan dhammah. Yang ada alif ta, kedudukannya marfu', dibaca dengan dhammah. Ini kalau di sebab tu ada orang baca kitab nahwu. Dia belajar kitab nahwu tetapi tidak mampu baca kitab. Kenapa? Karena tidak meraihkan kaedah yang telah dipelajari. Karena baca kitab nahwu banyak, tapi tidak pernah berlatih untuk baca kitab Arab. Tak kena berlatih. Dia kena ada latihan. Latihannya apa dia? Kena baca di depan guru. Kena baca di depan orang yang
ada pengalaman dan juga pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab dan juga khususnya dalam nahwu dan saraf. Dan diperdengarkan bacaan tadi di depan guru tadi. Ini kalau di Indonesia disebut dengan teknik sorogan. Sorogan kan? Iaitu dibaca depan guru. Itu Jadi guru akan dengar dan kemudian akan menegur bacaan kalau berlaku kesilapan. Jadi itu kena dilakukan setiap hari sebenarnya. Bacaan depan guru ni kena berlaku setiap hari. Jadi kena ada masa. Walaupun 5 minit ke 10 minit. Setiap hari datang kepada guru untuk baca kitab di depan guru tadi. Dan dibetulkan bacaan. Dibetulkan baris kitab tersebut. Baik. Itu sebagai tatbik. Jadi maksudnya setelah selesai pengajian Al-Ajurubiyah, maka sepatutnya bagi murid tersebut untuk mencuba. Kalau selesai dah pengajian, maka dia patut untuk mencuba membaca mana-mana kitab. Tengok. Ya, dia akan masih kurang kerana ada sebahagian mungkin tidak dibahaskan atau kena masuk kitab yang kedua. Turun nada contohnya. Jadi dia akan nampak lebih luas lagi dimensi pembacaannya pada ketika tersebut. Baik. Dan yang ketiga, wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dia faedah kita membaca depan guru ni adalah yang pertama, dia akan menerbitkan malakah. Mula-mula kita baca mungkin akan tergagap dan mungkin akan berlaku kesilapan dan kita akan jadi agak sedikit lambat. Tetapi setelah mumarasah berterusan, maka dia akan jadi malakah. Malakah ni maksudnya dia jadi sajiyah, darah dagingnya. Sehingga ketika mana dia baca dan berlaku kesilapan, dia sendiri akan tahu kata ada berlaku kesilapan. Dia datang sen sewaktu tu, kata berlaku kesilapan. Dia macam orang berlatih silat. Berlatih silat kerana disebab, kenapa dia berlatih setiap hari? Melawat. Kerana akhirnya dia akan boleh baca bacaan bagaimana orang tadi menyerang. Sehingga kalau datanglah bentuk serangan bagaimanapun, dia boleh untuk menangkis serangan tersebut dan mengetahui gerakan lawan tadi, arah mana yang akan dimulakan. Hanya dengan melihat pergerakan dan sebabkan telah menjadi sajiyah, darah dagingnya. Itu apa sahaja panggil pertahanan diri dan seumpamanya, dilakukan latihan setiap hari, bukan hanya untuk stamina sahaja tetapi untuk perkara tersebut. Jadi begitu juga dengan bacaan. Maka perlu kepada tadrib, perlu kepada latihan, perlu kepada mumarasah berterusan. Kalau orang nak jadi pakar tinju ataupun nak masuk pertandingan tinju, Mike Tyson apa semua sekali itu, kalau dilihat di atas ring, ketika mereka lawan di atas gelanggang tadi, kita nampak macam mudah je. Tengok tumbuk jangan biasa je tengok ni, tapi jangan kawan tu boleh jatuh KO. Dia tak tahu kelajuan tumbukan tersebut. Dan bukan itu yang dilihat sebenarnya, dilihat sebelumnya. Apa yang dia buat sebelum dia naik di atas ring tadi. Bagaimana dia telah lalui latihan, hampir gila. Hanya semata-mata nak kejayaan, satu kejayaan saja di atas ring. Kenapa penuntut ilmu tidak ambil perkara tersebut sebagai motivasi untuk dalam ilmu? Kalau ahli dunia melakukan demikian antara untuk dunia mereka sanggup berpenat lelah. Ahli yang mempelajari ilmu akhirah tidak melakukan demikian dengan ilmu akhirah. Ini yang panggil himmahnya qasirah, himmahnya kurang dibandingkan dengan mereka. Faham? Karena kita tak melihat benda yang mereka lihat. Ahli dunia melihat benda yang mereka nampak depan mata, duit, emas, kekayaan, kemewahan. Mereka nampak kalau mereka berjaya dengan benda ni, mereka akan dapat benda ni. Kita Allah Ta'ala ada janji lebih daripada tu lagi. Tapi tetap juga malas. Faham? Tak kena. Masih lagi main-main. Banyak lagi simpang siur. Dia tak kena. Baik. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung atau tidak berhubung dengan akhirnya dengan sesuatu. Contoh seperti apa? Seperti alif tasniyah. Tidak ada alif tasniyah dan wawul jam'i dan ya muqatabah. Kalau tidak ada salah satu daripada itu, maka fal mudhari' fi'il mudhari' idza ittasalat bihi hadhihi al-ashya', kalau bersambung dengan alif tasniyah
Kalau bergabung dengan wawul jam'i. Tamam? Atau kalau bergabung dengan ya muqatabah. Tamam? Kalau bergabung dengan perkara tersebut, maka dia akan menjadi af'alul khamsah. Dia tidak lagi jadi fi'il mudhari' yang alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Kalau gabung dengan alif nun atau waw al-jam'i dan ya muqatabah, maka dia akan di-i'rab dengan i'rab af'alul khamsah, yang mana dirafa'kan dengan subutin nun, tamam? Dan kemudian jazam dia dengan hazfin nun. Tapi ketika mana dalam keadaan tidak bersambung dengan salah satu yang kita sebutkan tadi, maka i'rabnya adalah dengan marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Tamam? Dan kalau ketika mansub, i'rab dia dengan i'rab nasab. Kalau masuk padanya amil nasab. Mak tu kalau di i'rab contoh yadribu Zaidun Amra, yadribu kita i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Karena dia tidak ada padanya amil nasab dan amil jazam, litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Itu. Tak perlu lagi li'annahu fi'lun mudhari', lam yattasil bi akhirih syai'un. Boleh juga. Kalau nak sambung lagi, lagi ahsan. Untuk kita ingat balik pengajian. Li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Itu. Jadi kita tahu kita fi'il mudhari' yang akan jadi mu'rab adalah fi'il mudhari' yang begini. Faturfa'u jadi turfa' yudrabu bid-dhammah. Kenapa? Karena li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirih syai'un. Tamam? Boleh. Jadi ada beberapa tempat yang mana di Arab dengan dhammah. Ismul mufrad. Yang kedua jam'u taksir. Yang ketiga jam'u muannatsis salimi, jam'u al-muannatsi as-salimu. Yang keempat fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Empat keadaan ni i'rabnya dengan apa? Dengan dhammah. Kemudian masuk pula dengan wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم. apa dia muzakkar salim? وهو ما دل على ثلاثة فأكثر بزيادة. Lebihnya ni Al-Imam Ibn Ajurrum, kalau kita lihat dia dah syarah dah awal dulu. Kemudian nanti dia akan, ataupun kita dah syarah dulu terlebih awal tentang apa dia isim mufrad, apa isim apa jamak taksir, apa jamak muannas salim, apa itu fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', apa jamak muzakkar, apa jamak apa dia lagi, asmaul khamsah, apa af'alul khamsah, ataupun amsilatul khamsah dan seumpamanya. Maka setelah kita tahu istilah itu semua, maka kita akan mengetahui bagaimana untuk mengi'rab dan melakukan perletakannya yang tepat ketika mana kita membaca kitab di dalam bahasa Arab. Wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Jadi kalau i'rab dengan waw, dia tidak i'rab lagi dengan dhammah, i'rabnya dengan waw. Fi'lun, kalau jadi fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw, tidak lagi alamatu raf'ihi dhammah. Faham? Berapa keadaan? Dua keadaan. Jamak muzakkar salim. Fi jam'i al-muzakkar salimi. Apa jamak muzakkar salim? Ma dalla ala thalathatin fa aktsara bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin. Iaitu sesuatu yang menunjukkan kepada bilangan 3 dan lebih. Tamam? Dengan tambahan waw dan nun ataupun ya dan nun. Waw dan nun ketika mana rafa', ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya amilun. Kita sebut jaa al-amilun. Maka al-amilun i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ada waw, ada dhammah di situ, tak ada dhammah. Nah, amilun. Maka kita i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Al-waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkari as-salimu. Tamam. Itu. Wa fil asma'il khamsah, yang kedua kedudukan yang akan di'rab dengan waw, asma'ul khamsah. Apa asma'ul khamsah? Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Jadi
Al-Imam Ibnu Ajurrum di dalam matan dia sebut apa? Asmaul Khamsah, dia tak sebut abu. Dia tak sebut akhu. Dia tak sebut hamu. Dia tak sebut fu. Dan dia tak sebut zu sahaja. Malah dia sebut abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Kenapa? Kerana beliau ingin memberi isyarat bahawa syarat bagi i'rab abuka, hamuka dan seumpamanya mesti ketika mana dalam keadaan idhafah. Boleh faham? Mesti dalam keadaan idhafah. Itu syarat bagi apa ni jamak, apa ni, bagi asmaul khamsah ada berapa syarat? Tiga syarat. Apa dia? Mukabbaratan, mudhafatan, lagi mufradatan. Tiga benda ni kena ingat. Dia mesti mukabbarah. Dia tidak boleh musagharah, tidak boleh dalam isim tasghir. Faham? Dan kemudian yang kedua, dalam keadaannya mudhafah, mesti idhafat. Abuka, abukum, abuki. Jadi mudhafu ilaih. Yang ketiga dalam keadaan mufradah. Dia tidak boleh dalam keadaan jamak. Abauka tak boleh dah tu. Abauka tu jadi apa? Marfu' dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa? Jamak taksir. Jamak taksir terus masuk dalam i'rabnya dhammah. Dia tidak lagi i'rab dengan waw. Tu. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i qassatan. Manakala alif pula, ia jadi alamat rafa' pada tasniyah asma' sahaja. Secara khusus. Asma' sahaja. Tasniyah sahaja. Tamam? Jadi kita sebut tadi, rafa' ada berapa? Dhammah, waw. Habis dah. Dhammah dah selesai. Ada berapa keadaan? Tempat? 4. Waw ada berapa tempat? 2. Alif ada berapa tempat? 1 saja. Tengok dia susun ikut turutan. Yang paling banyak, maka tu yang panggil asl. Kerana tu dhammah asl. Kerana alamat rafa' yang aslu adalah waw. Adalah dhammah. Kerana tu kita akan sebut, kalau kita i'rab lebih lanjut lagi, kita akan i'rab apa dia? Contoh fa'il. Ja'a amilun. Amilun. Ja'a amilun. Amilun tadi i'rabnya apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati. Tambah, boleh tambah lagi. Niyabatan 'anid dhammati. Li'annahu apa dia? Jam'u mudzakkari as-salimu. Faham? Nampak tak? Jadi i'rab yang dhammah itu i'rabnya asal. Al-waw alif dengan apa? Yang seterusnya nun itu adalah niyabah 'anid dhammah. Kenapa? Kerana dia sikit. Dia makin sikit dia punya bilangan dia. Boleh faham? Maksudnya kata kalau nak mengaji i'rab yang bagus, kalau kata kitab Jurumiyah ni, permulaan dimulakan dengan kitab Kafrawi. Al-Kafrawi. Habis matan Kafrawi, syarah bagi Al-Jurumiyah, masuk syarahnya Syekh Khalid Azhari. Dengan hasyiahnya Abi Najah Abiyari. Yang tu kira maksudnya akan dapat gambaran yang jelas. Kerana dalam hasyiah Abi Najah Al-Abiyari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abi Najah menggabungkan banyak hasyiah dalam tu. Dalam tu ada hasyiah Ushmuni, hampir hati kepada Ushmuni pun dimasukkan dalam kitab beliau. Sebab tu kadang akan jumpa faedah-faedah yang pelik dan juga faedah-faedah yang menarik ketika mana kita mempelajari dan membaca hasyiah Abi Najah. Jadi ni elok kalau orang yang dah selesai pengajian ini, ni yang ikuti pengajian dengan saya ni, kalau ikut betul-betul ni pengajian ni, Kafrawi dia boleh baca sendiri. Dia akan boleh baca dan boleh tengok, insya-Allah. Dan antara kitab i'rab yang bagus juga adalah Tamrinut Tullab. Tu, karangan Syekh Raghib Tabbakh. Tu ada yang dekat apa ni, sebelah. Ini bagus untuk dijadikan sebagai buku poket kepada para penuntut ilmu. Tamrinut Tullab fi Sina'atil I'rab. Nanti kena baca. Allamah Muhaddis Al-Mu'arrikh Muhammad Raghib Tabbakh. Syekh Tabbakh juga ada syarah kepada kitab Nurul Yaqin. Nurul Yaqin.
Khulasah apa ni kitab. Ya. Dia tengok dia akan ajak semua di dalam ni. Nah, mula daripada apa ni, faslu fil i'rab bil harf. Yang ni nampak ni macam kitab permulaan tak sebenarnya tak? Bagi saya ni kitab kedua. Kalau dibaca setelah Al-Jurumiyah, baru baca kitab ni. Kerana biasa dalam Al-Jurumiyah tidak diajar i'rab. Sebab tu ulama ada tulis kitab i'rab pula Al-Jurumiyah. Dia i'rab pula. Dia ajak macam mana untuk susun fanul i'rab tadi. Kerana sina'atul i'rab ni adalah fan. Satu fan yang lain. Seolah fan mustaqil daripada nahwu tu sendiri. Maaf, saya sebut bukan fan mustaqil, maksudnya saya di sini adalah dia boleh ditulis dengan satu lagi kitab khas untuk perkara tersebut. Walaupun dia tidak berasingan daripada nahwu. Boleh. Ini bagus kitab ni, insya-Allah. Di i'rab ni bagus. Dan kalau nak baca kitab Miftahul I'rab, nak baca ni Tamrinut Tullab dan seumpamanya, sukar kalau untuk diambil maklumat dalam ni dengan bagus ketika tidak dikuasai Jurumiyah dengan baik. Lepas tu saya pesan sungguh-sungguh kepada para santri khususnya dan pendengar yang mengikuti pengajian ni daripada awal sehingga sekarang ni, ikuti dengan bagus. Kalau baca kitab ni nanti, insya-Allah kalau ada masa kita baca kitab ni nanti, maka waktu tersebut kita akan lihat hasilnya. Jangan nampak pemandangannya lebih luas pada waktu tersebut. Perbezaan itu buka kitab ni. Lepas tu perlu guru. Nah, untuk bimbing kita dan meletakkan kitab mengikut turutan. Bukan pakai baca ikut suka je, tak boleh. Ada maqasid bagi guru tadi, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepada murid tersebut kunci. Bagi membolehkan murid tersebut membaca dengan sendiri setelah itu. Baik. Wa amma al-alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Jadi pada musanna sahaja. Contohnya musanna apa dia? Ja'a ar-rajulani. Maka di Arab dia dengan alif. Ar-rajulani ada alif nun, maka isim yang ada alif nun maka dari musanna. Musanna maksudnya menunjukkan kepada dua lelaki atau dua perempuan contohnya. Jadi bila dibaca dengan musanna tersebut, maka kita i'rab dia dengan apa? Dengan alif. Ja'a ar-rajulani, maka i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Alamat raf'nya apa dia? Alif. Kenapa? Li'annahu musanna. Kerana dia musanna. Wa takunu nun, dan nun tadi mesti maksurah. Tadi amiluna. Amiluna. Ketika jamak muzakkar salim, nun tadi dibaca dengan fathah. Betul? Amiluna. Ketika rajulani dibaca dengan kasrahkan nun. Faham? Jadi nun tu dibaca dengan kasrah. Baik, nun tu di i'rab apa dia? I'rabnya pada alif. Nun tu apa dia? Nun iwad an harakati wat tanwin. Nun iwad an harakati wat tanwin. Lagi? Fil ismil mufrad. Okey. Tanwin fil ismil mufrad. Kemudian la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada mahal i'rab padanya. Bukan di i'rab pada nun. I'rabnya pada alif sebelum nun. Tapi nun tu kita baca juga. Kita i'rabkan juga. I'rabnya apa dia? La mahalla lahu min al-i'rab. Dia bagi nun dia pada nun iwad. 'Anil tanwini wal harakati atau 'anil harakati wat tanwin fil ismil mufrad. Tu i'rab dia lengkap tu kalau i'rabnya tu. Baik. Manakala nun wa amman nunu, ini tanda yang terakhir. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyah. Manakala nun pula akan menjadi alamat rafa' di i'rab dengan nun, ai subutun nun. Ketika fi'il mudhari' tadi idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil muqatabati. Tamam? Iaitu apa dia? Al-amsilatul khamsah. Sebutan lebih baiknya amsilatu al-khamsah. Jadi ataupun disebut dalam kitab ni disebut af'alul khamsah.
Af'alul khamsah. Apa maksud af'alul khamsah? Yakni fa'il mudhari' yang bergabung dengannya dhamir tasniyah, iaitu al-alif. Nah, alif nun pada akhirnya. Yaqumani. Ataupun dhamirul jam'i, iaitu waw dan nun. Pada mislu yaqumuna, taqumuna. Dan dhamir muannasah muqatabah, iaitu ya yang gabung dengan taqumina. Dan dirafakkan pada jamak pada seluruh perkara tadi yang bergabung dengan alif nun, waw nun dan ya nun, iaitu di i'rab dengan subutun nun. Apa? Di subutun nun. Ketika rafak subutun nun. Boleh. Nampak? Maka kalau kita ringkaskan semula, ulang balik. Jurumiyah dah ringkas dah sebenarnya. Sebab tu kalau siapa yang hafal Jurumiyah dan dia faham betul dengan apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum, manfaat dia besar sebenarnya. Jadi rafaq, dia alamat bagi rafaq ni ada berapa? Ada dhammah, ada waw, ada alif dan ada nun. Dhammah ada pembahagian dia. Lagi yang kedua apa dia? Waw ada pembahagian dia, alif ada pembahagian dia dan nun ada pembahagian dia. Dan ni paling banyak apa dia? Dhammah. Ada 4 keadaan. Waw 2 keadaan, alif 1 keadaan dan nun 1 keadaan. Okey, sebutin nun 1 keadaan. Boleh. Baik, dan kemudian masuk pula nasab. Walin nasbi qamsu alamatin. Ni kita macam ulang balik kitab ni. Ulang balik syarah hari tu ni. Sebab hari tu ni bila kita syarah satu-satu, dia kata kita tak syarah Jurumiyah. Dia kata, Syekh ni kata syarah Jurumiyah. Jurumiyah apa, ada syarah apa ni? Ni syarah balik ni. Syarah balik apa yang kita dah syarah sebelum ni. Yang itu kita syarah secara tafsil, yang ni syarah secara mujmal. Jadi secara kita tak jelaskanlah secara panjang lebar. Isim mufrad tu saja 1 dars. Jamak taksir tu 1 dars. Tak. Kita tu syarah ni habis semua. Okey. Yang tu. Ni faedahnya pelajaran yang bentuknya demikian. Semua nak syarah 15 minit, 30 hari alim nahwu, jenuh. Yang kitab-kitab tu tulis tu semua tu penipu semua tu. 30 hari boleh alim nahwu. 20 hari boleh jadi ahli balaghah. 7 hari saja jadi muhaddis. 4 hari jadi faqih. Sehari 1 mazhab. Buat daurah. Jadi gabung balik. Lebih kurang 2 bulan je. Mujtahid mutlak tu. Jadi mujtahid mutlak dalam masa 2 bulan. Okey, dia baca kitab nahwu 30 minit. 30 hari. Alim nahwu, alim saraf, alim balaghah, alim fiqh, alim kaza. Kali. Ghaib, buyuk. Tak tahu pergi ke mana. Jangan terpengaruh sangat dengan kitab 30 minit ni. 30 minit baca sehari tak apa. Untuk ulang kaji tak apa. Ambil masa 30 minit sehari untuk baca kitab. Tengok kitab apa-apa yang kita nak kena baca. Ada tambahan. Dan nahwu ni tidak boleh ditinggalkan. Setiap hari kena dibaca. Ditinggalkan sehari saja nahwu kita ni, macam kita akan lari. Ditangkap kijang, kemudian tidak diikat. Kijang masih hidup, dia akan lari selepas. Macam itulah. Kenapa disamakan dengan kijang? Kerana benda tu mahal. Dan benda tu juga adalah benda yang nadir. Kita tak sebut tentang kat lembu. Tu misal para ulama tersebut kata, ilmu ni kamu kena ikat dia seperti kamu ikat kijang. Tak sebut seperti kamu ikat lembu. Lembu banyak. Dia ikat kambing. Kambing kampung ni lah. Banyak. Baik. Wa amman nunu fatakunu, bacalah. Kemudian nasab, masuk pula alamat nasab. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u hazfun nun. Saya pernah hafal Al-Jurumiyah 9 hari. 9 hari. 1 hari dibahagi faqrah dia di pondok dulu, masa di pondok Bukit Lada. Lepas SPM masuk ke situ, duduk sat, dan sempat hafal Al-Jurumiyah 9 hari, 9 malam. Jadi try tengok kok lebih kurang pada tu ya. Masa saya boleh hafal 3 hari. Alhamdulillah. Genius. Saya 1 malam je hafal.
Ni Imam Syafi'i, hafal tengok. Jadi kan sebagai apa ni, orang panggil apa? Ada hafal dah apa ni, Emirati. Betul, hafal tengok yang bentuknya nasar. Itu kita hafal Emirati tu, Emirati dalam bentuk syair. Ni hafal dalam bentuk nasr. Dalam bentuk nasar ni dia lain sikit. Betul, tengok apa. Walin nasbi qamsu alamatin. Tapi nak hafal nasr, satu teknik yang bagus adalah menulis. Dihafal sambil menulis. Ada satu buku kosong, hafal, tulis. Hafal, tulis. Saya dengar semalam ada seorang alim dalam Quran, dia sebut, dia kata, kalau hafal Quran, dia kata 15 baris tu dalam satu muka. Dia kata, kalau kamu boleh ulang 10 kali kamu dah ingat, lengkapkan sehingga 100, kata dia. Dia kata 10 kamu, kalau 15 kali, satu muka tu 15 kali ulang, ingat. Dia kata lengkapkan sehingga 100. Ulang 100 kali satu muka tu. Dia kata lepas tu tak akan lupa dah. Ada orang kadang dia ingat dah 20 kali dia ulang, tak lupa terus. Konak kat mana mau dia ingat. Tak, cukupkan 100. Walaupun konak kat mana tak ingat, tak lupa pun, cukupkan 100. InsyaAllah lepas tu tak lupa terus muka tu. Dia kata macam tu. Jadi hak tu kalau ditatbik pada mana-mana matan sekalipun, sama. Kita dah ulang 3 kali, kita ingat, cukupkan 100. Dia kata pegang tasbih. Pegang tasbih tu sekali. Kita dah hafal, mula-mula hafal teruk lah. Kan? Hafal mula-mula teruk matan tu 2 bait. Teruk. Lepas tu hafal 2 bait, 5 kali ulang, ingat. 1, 2, 3, pegang tasbih, 5 kali ulang, ingat. Alhamdulillah. Sama. Gabung bait yang kedua. 5 kali ulang, ingat. Ambil balik bait pertama dengan kedua, ulang balik lagi 5 kali. Ingat. Masuk ke bait yang ketiga. Ulang 5 kali, ingat. Gabung balik 1, 2, 3, ulang balik 5 kali. Lepas tu ambil bait yang keempat. Ambil bait yang kelima, buat yang macam tu. Kalau buat macam tu, masuk bait kelima, berhenti, cukup. 5 bait tu dah dikira 10 dah. Sebab dia ada 2 syarat. Boleh. 5 bait. 10. 5 kali. Lepas tu ulang balik semua daripada 1 sampai 5, 5 kali. Kemudian buat apa? Ulang balik 1 sampai 5 tu 1 kali. Ulang balik 1 kali. Satu. Jadi hari tu 5 tu saja. Jadi cukup. Hari tu 5 tu saja. 5 bait saja. Tak perlu tamak. Boleh. Sebab masa kita, lepas tu kita akan makin sempit. Dia akan makin sempit. Ujian makin besar. Lepas tu Iblis makin besar. Lepas tu dia tahu dia boleh dah 5, 10 kali, 100 kali dia boleh ulang. Dia kena hantar lagi 2 syaitan. Baik. Dia kata, apa nak ulang 100? Dia kata, kamu dah ingat zakat 5, jadilah. Esok lupa. Tapi kalau 100 ulang balik, insyaAllah. Sebab kamu dah ulang berapa kali sebenarnya? Lebih daripada 200 kali. Hampir dekat 200 kali lebih kurang. Sebenarnya, kalau kita ikut susunan balik, kiraan balik, ataupun 150 kali lebih kurang. Kalau 5 kali, kan? Lepas tu 5 kali lagi, hak nu pula, ulang pula 5 kali lagi, dah 15. 1, 2. Lepas tu 5 kali lagi, ulang balik lagi 5 kali. Baik tu pula 1, 2, 3. Dah berapa dah? Kira balik. Masalah dia himmah qasirah. Itu je. Masalah dia himmahnya qasirah. Lepas tu bila tengok matan alfiyah, 365 hari selepas ni, matan alfiyah tetap matan alfiyah. Faham? Tapi apa saja dalam kepala dia tak tambah pun. Satu bait pun daripada alfiyah tak tambah dalam kepala. Sebab apa? Sebab dia tengok alfiyah pada hari pertama dan dia berniat dengan cita-cita yang tinggi, kemudian dia tak mula pun. Dan akhirnya alfiyah tu kekal alfiyah setelah setahun. Dan alfiyah tu tetap kekal alfiyah selepas 20 tahun. Tahu ya? Tapi cuba dia tengok alfiyah tu terus dia pegang. Dan terus dia buat apa yang kita lakukan tadi, yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah.
Dia akan khatam dalam masa yang dekat. InsyaAllah. Boleh faham? Allah. Baik. Wa amma al-fathatu fatakunu alamatan walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ni kalau saya suruh tulis balik ni tadi ni, hak dhammah saja tadi. Agak-agak ingat dah ni. Baik. Kita berhenti hak tu. Lin nasbi cukup. Saya minta seorang untuk duduk depan ni dan tulis balik bagi alamat rafa' daripada awal sampai habis. Dan ditulis pada setiap alamat tadi apa dia yang ada di bawah alamat rafa' tadi. Baik, siapa dia nak volunteer? Tulis tanpa tengok kitab. Sana. Dan tulis apa ni Syarimi? Ha? Main sini, main. Main sat tulis. Kita tak ada panduan ni. Dia buat macam ni je naknya. Bab alamat Teman. Baik. Kita buat ni dulu. Lepas ni kita mengaji rafa' dulu kan? Ha. Baik. 1, 2, 3, 4. Faham macam tu? Bawah tu baru turun bawah. Tu orang suruh buat ringkasan tu je. Ha, tulis. Sambung. Aduh, ya Allah. Dah lah tu lagi. Saya terlupa.
Fi'il mudhari'. Sama. Baik, kita tengok balik. Alamatul rafa' ada 4. Satu, ad-dhammah, hadha asl, al-waw, al-alif, al-nun atau subutin nun. Di dhammah ada 4. Ismu mufrad, jamu taksir, jamu muannas salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Waw ada 2, jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Al-alif al-musanna atau tasniyah, al-musanna lah. Dan nun fi'il mudhari' idza ittasala bihi alif tasniyah aw waw jama' aw ya muannatsatil muqatabah. Ini 2, ini 1, 2, 4. Boleh? Tamam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.